orang kita selalu nak belajar cepat. Dia bukan nak belajar cepat, nak hasil cepat. Nak hasil cepat. Tak ada sesuatu. Dia nak hasil cepat, nak belajar pun nak cepat. Kalau ayat siapa tu yang cikgu kat TikTok, Andika yang nama dia. Apa? Pergi mampus. Pergi mampus orang. Contoh lah kan. Okay, so minggu lepas kita dah bercakap pasal apa tu? Part 2 lah kita dah buat. Macam mana nak buat 7 figure kan? Yes, macam mana nak buat 7 figure dengan e-commerce lah. Yes, dalam konteks e-commerce lah. Dalam konteks e-commerce lah. So hopefully sedikit sebanyak dapatlah bagi some ideas ke, some input, some sharing strategi dan sebagainya lah. Betul. Harap korang boleh you guys boleh belajar sesuatu lah dan from that. Implement lah. Jadi yang penting tuan-tuan kena implement terus. Alright. Betul. So kita dah ada berapa view dah Tak pasti lah. Okay tuan-tuan, kami minta tuan-tuan jasa baik tuan-tuan untuk sharekan live ni. Okay, sebelum saya akan pergi soalan-soalan panas lagi dekat Cik Luffy, ataupun kita akan berdiskusi dengan soalan-soalan panas lagi. Okay, tapi aku ada satu soalan warm up lah. Okay. Soalan warm up dulu. Soalan warm up lah. Kali ni dah ada soalan lah. Dah prepare soalan lah. Tak banyak pun, ada satu je. Okay guys. Alright. Okay, minta tuan-tuan untuk share lagi. Bila kita dah capai kita punya numbers, saya akan terus start dengan kita punya soalan-soalan yang straight to the point lah. Okay, jadi sekarang kita start dulu dengan soalan warm up. Okay, untuk episod kali ni kita nak bincang pasal macam mana nak jual produk murah. Dengan e-commerce lah dalam konteks e-commerce. Okay, boleh tak kau explain sikit, kita nak bincang ni, dia punya konteks tu adakah produk tu harga murah ataupun dia punya margin dia tu murah ataupun rendah? Adakah dua-dua sebenarnya boleh? Okey lah, bagi aku sebenarnya apa yang persepsi ramai usahawan alami ataupun dalam dilema diorang nak jual produk murah ni sebenarnya both lah. It's a low marginnya produk dan juga produk yang berharga murah. Maksudnya produk tu mungkin dalam RM20, dalam RM30. Itu harga kos kan, harga jual yang harga dia nak jual tu. Harga jual dan market price lah. So and then ada satu lagi adalah orang yang dia punya margin tak berapa tinggi lah. So basically untuk sesi hari ni kita akan lebih kepada that context lah. Maksudnya produk murah tu macam bawah RM50 and then produk tu mungkin margin dia tak besar, maybe margin dia less than RM50 sahaja dia punya margin. Even produk tu mungkin harga RM200 tapi dia punya profit buffer margin dia tu hanya RM50 sahaja, contohlah. Okay, so kita akan bincangkan beberapa perkara pasal benda ni, especially dalam konteks e-commerce lah. Contoh kenapa orang rasa tak boleh nak jual harga murah, kenapa tak sesuai dan sebagainya, apa jenis-jenis dan macam, of course last sekali macam mana nak jual lah sebenarnya, macam mana nak jual produk yang macam ni. Okay, alright. Okay, so maksudnya konteks dia dua-dua boleh pakai lah. Dua-dua boleh pakai, maksudnya correct. Yang harga murah dan juga walaupun dia jual harga RM90 tapi margin RM10 macam tu. Betul. Pun boleh juga lah. Pun boleh diterima jugalah. Sebab asal benda sikit, sebab kita nak dia punya motif tu supaya apa? Sebab kebanyakan usahawan kita ni dia ada isu bila e-commerce, kebanyakan mereka ni kita gunakan marketing berbayar. So costing marketing berbayar ni ataupun iklan, dia ada cost dia lah. Betul. So, kalau you punya margin rendah, you punya harga jualan produk pun rendah, tak mahal. So diorang rasa macam mana nak cover all this cost lah. Okay, betul. So orang cakap kalau e-commerce majority jerung-jerung memang gunakan marketing berbayar lah. So hopefully hari ni kita dapat keluarkan all the mitos. Betul lah. Dan juga kita dapat clearkan lah apa diorang punya dilema ni, apa diorang punya orang kata yang kurang pasti dan sebagainya, dan memberi sedikit idea dan juga input lah macam mana nak buat the next step lah. Yes, dia ada action idea plan lah. Yang dia boleh buat lah. Yang boleh implement terus. Yes, yang dia boleh implement terus. So kita nak terus bagi terus macam tu. Yes. Sebab kalau boleh tuan-tuan saya nak share sikit lah pasal kita punya podcast ni.
Kalau tuan-tuan tengok balik, kita dah 5 episod. Kalau tuan-tuan scroll ataupun view balik kita punya video, banyak hidden gems ataupun maklumat, tips-tips yang penting. Tuan-tuan boleh terus buat je. Dan benda tu senang. Tak perlu, kita tak tunjuk pun klik-klik. Dan tak perlu nak klik-klik. Benda tu dah boleh implement terus. On the technical side tu, boleh follow satu lagi yang show yang Shoppergram 101. Yang tu lebih kepada technical lah, yang saya sendiri yang akan tunjuk. Cuba kau cerita sikit Shoppergram 101 tu apa beza dengan ni lah. Apa beza dengan kita punya live ni? Okay, so sebenarnya macam ni, kita plan untuk sebenarnya program-program yang kami mula lakukan ni start daripada bulan lepas kan. Yes. So sebenarnya adalah untuk bantu kita punya users lah. Sebab kita tengok ada users yang memang ada orang yang buat 6 figure, ada yang 7 figure sebulan pun ada. Cuma masih lagi ramai yang masih lagi stuck dari segi jualan lah. Maksudnya dia orang tak boleh nak breakthrough dia punya sales tu lah. Okay, so kita tersangkut lah. Tersangkut. Okay, so right. Kami ni bukanlah macam kita punya main business model bukanlah on the training itself lah. Kita ni bukan sifu, kita bukan cikgu yang mengajar usahawan dan sebagainya. Cuma kami dapat bantu sedikit lah. Macam contoh kita sediakan video panduan percuma, and then tapi itu part-part yang teknikal lah. Tapi macam mana dari segi strategi. Betul. So kalau saya nak orang banyak PM saya personal coaching dan sebagainya, so saya minta maaf banyak, saya terpaksa reject kebanyakan mereka lah. Rasanya last aku buat personal coaching pun tahun 2019 kot. Ada. Tahun lepas pun awal kot rasa. Awal tahun saja. PKP memang tak ada sebab lah. Reason dia personal coaching ni masa, and then dengan komitmen saya sekarang ni dengan team apa semua, saya dah tak boleh nak bantu sangat lah. Contoh macam bulan puasa tahun ni pun ramai gila yang ambil yang that slot kan, yang one-on-one session tu kan. So itu pun dah kita macam cuba bantulah. Betul. Okay, tapi itu dari segi one-on-one tau. Tapi bila saya fikir balik, bila kami discuss balik with the team and everything, diorang ni sebenarnya bukannya tak tahu on the technical side sangat tau. Technical tu macam is easy. Okay. Technical terus terang saya bagi tahu dia mudah sikit. Tapi diorang tak tahu macam mana. Kalau produk saya macam ni macam mana? Kalau produk saya harga ni macam mana? Kalau saya jual ni macam mana? Diorang tak tahu strategi yang sesuai dengan dia punya produk business ataupun produk lah. So that's why kita buat e-commerce podcast ni, di mana kita boleh share pada you guys, kepada tuan-tuan, apa strategi yang sesuai dan apa strategi yang relevan sekarang. Bukannya strategi, sebab kami mostly yang kita share ni sebenarnya apa yang kita buat ataupun circle ataupun klien sahajalah. Bukanlah kita ambil cedok dari okay, ada buku ni, konsep ni kita share. Tak ada. Sebab susah saya nak cerita dengan nak bagi example tu susah. Kalau based on buku lah, unless saya ni memang cikgu mengajar fundamental, sebaiknya saya akan follow lah fundamental marketing, fundamental semua tu. Tapi sebab ni dalam konteks kita nak share saja apa yang work sekarang ni, apa yang berfungsi lah sekarang ni. Berfungsi. Macam mana diorang ni buat 7 figure, macam mana diorang ni boleh buat consistently every month 200,000, 300,000. Itu yang kita cuba nak sampaikan lah. Dan supaya apa yang kita share ni, supaya tuan-tuan dapat juga tingkatkan tuan-tuan punya sale, sama macam orang yang boleh buat 6 figure, 7 figure semua tu. Okay. So, and then nak tahu pasal yang awan tu ke? 101 okay. lah. So e-commerce podcast is more on sharing on business and strategy. Itu hari Jumaat lah. Hari Jumaat. So hari inilah. Shoppergram 101 yang saya baru saja buat hari Rabu hari tu, lebih kepada on technical, which is kita cover fundamental, case study dan juga technical side of it lah. Macam contoh macam hari Rabu itu saya share macam mana nak buat sales page lah, pengenalan pada sales page, apa itu sales page. So yang masih baru boleh join yang kelas Shoppergram 101 tu percuma. Minggu depan mungkin tarikh dia berbeza lah. Kita dah ada set dah schedule nanti. Nanti kita bagi tahu lah. So untuk yang dah jalan apa semua, kalau nak join 101 tu terpulang, tapi saya highly recommend yang ni, this one, yang e-commerce podcast ni lah. Anda boleh dengar sambil drive ke, dengar dekat apa? Betul. Dekat sambil buat kerja ke, dia macam dengar radio. Betul lah. Nama dia pun podcast. Sebab tu tak ada visual, tak ada slides. Macam 101 is different lah, lebih kepada kelas. Yang ni kita sharing saja. Yang ni kita sharing dan cara kita adalah santai supaya macam Cik Luffy cakap lah. So kita boleh relax-relax sambil drive kan. Sambil minum kopi, tengah sembang-sembang pun boleh. Alright.
Okay guys, kalau tuan-tuan ada soalan, minta tuan-tuan boleh komen saja kat situ. Nanti kita akan bawa kepada skrin. Kita akan jawablah soalan tu dalam live ni juga. Jadi ambilkan kesempatan ni untuk tuan-tuan tanyakan soalan mana benda yang orang kata blocking kita punya mind kan, yang boleh rasa kalau aku tanya soalan ni boleh bantu share aku. Okay. Betul. Tanya je, especially tanya je dengan Cik Farhan. Tak ada. Kalau you guys nak tahu sebenarnya behind the scene, strategi dan juga orang kata funnel yang gila-gila sebenarnya, kebanyakan daripada Cik Farhan lah. Yes, dia mastermind sebenarnya. Dia saja-saja dia tu, dia buat tak tahu, buat tak pandai kan. Sebenarnya dia lah mastermind di belakang Shoppergram tu sebenarnya. Okay, alright guys. Pandai dia lari. Okay, sekarang baru saya ada tenaga. Okay, alright. Alright. Kita dah boleh sambung lah. Okay. Tapi kita belum dapat kita punya numbers lagi guys. Okay, minta tuan-tuan untuk sharekan kita punya live ni. Bila kita ada numbers nanti saya akan terus pergi direct kepada soalan. Numbers maksudnya penonton lah. Kita tak sampai kita punya angka lagi. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan untuk sharekan di grup-grup dan sharekan di wall tuan-tuan untuk podcast ni. Dan tuan-tuan share tu bukan share kosong, kita akan bagi giveaway. Betul. Alright. Jadi sekarang ada lagi satu orang kata sebagai warm up kita tak masuk lagi Yang ni kita tak masuk lagi. Adakah podcast hari ni lama lagi sikit ke akan pecah berdepan juga? Cakap kalau boleh kita punya podcast nak dalam berapa bulan. Alright. So so ada lagi untuk tapi masih dalam konteks tajuk ni Masih lagi dah. Ni soalan warm up lagi. Boleh tak kau share kau punya experience sikit dalam jual produk murah ni? Jual produk murah experience ataupun kau tengok siapa-siapa ataupun margin rendah ni kan. So far aku boleh share sebenarnya lah sebelum kita nak jangan pergi dalam lagi, jangan masuk lagi. Sebelum kita sebenarnya sekarang ni kalau kita cerita pasal dalam konteks e-commerce paling mudah nak jual sekarang ni is either you jual produk murah atau you jual produk premium. Produk murah atau alright. Maksudnya dalam konteks e-commerce kalau kita nak make sure kita punya kedai ataupun kita punya website e-commerce tu sukses, sama ada you jual produk yang murah atau you jual produk premium. Alright. Contoh let's say macam fashion for example, right? Fashion kalau orang tu jual harga yang tengah-tengah, maksudnya sedang-sedang. Contoh let's say baju kurung harga 169 ke 179 ke, dia susah sikit berbanding dengan orang yang jual RM300 which is premium. Let's say dress ke baju kurung kan. Dan juga orang yang jual bawah 100. Atau contoh let's say blouse 200. Tapi tak adalah macam murah gila, taklah. Dia just maksudnya affordable lah, still murah. Tapi bukanlah harga-harga macam kat Shopee tu, taklah. Itu dah macam harga borong. Harga buang So diorang ni ada proper photoshoot, ada proper website, and then ada proper collection every month keluar dan sebagainya. And then itu yang sangat-sangat sukses sekarang ni. Betul. Aku punya client side lah. Diorang ni yang boleh konsisten buat 200 to 300,000 per month. Sebulan bukannya setahun. Walaupun off season. Alright. Unless macam contoh kalau macam baju premium tu biasanya on season sajalah. Tapi baju-baju yang daily wear, yang blouse, skirt, kita nampak macam murah kan. Memang margin dia tak banyak lah. Tapi technically fashion masih lagi banyak margin. Cuma diorang kena control lah costing, inventory, iklan tu lah yang apa semua tu kan, benda macam tu kan. Tapi diorang ni yang boleh consistently buat jualan lah. Buat jualan dan of course profit. Yes. Dia tak adalah buat jualan suka-suka kan, tanpa orang kata memang murah tapi tak ada untung kan, tak guna juga. Tapi ada strategi. Yelah, jualan dia tu adakah jualan 10,000 je sebulan? Tak. Itu yang menariknya. Persepsi kita orang akan cakap. Contohlah kita ambil daripada tahun lepas punya data lah. Bila COVID orang cakap siapa nak beli baju? Siapa nak beli tudung? Betul. Siapa nak beli skirt dan sebagainya? Betul. Tapi in reality diorang ni memang boleh jual, tak ada masalah. Betul. Dia tak ada isu kata dari segi ekonomi tak ada. Yes, betul. Sebab dia macam ni lah. Orang tak membeli lah. What kind of season pun katalah, tak kisahlah ekonomi ke apa kan. Ada orang golongan yang tak terimpact dengan bersituasi tu. Contohlah kalau you guys jual dress for RM300, adakah orang yang agak-agak lah kita secara logiknya, adakah golongan
B40 yang akan beli. Tak lah. Sorry, kan betul tak? Confirm tak lah. B20 kan, sorry. Confirm lah, tak betul tak? Betul. So, diorang ni kadang-kadang macam aku pelik juga. Kenapa diorang beli pada waktu even tak boleh keluar? Jawapan simple, sebab rasa nak shopping, rasa nak beli. Simpan je kat lemari, pakai-pakai. Yes. Macam tu je. Faham tak? Even yang apa kata yang let's say macam produk jualan murah kan. Maksudnya contoh blouse yang bawa apa? 200 ke apa kan. Masih lagi boleh jual sebab reason dia nak beli, dia nak shopping. Nampak collection keluar, dia beli juga. Dia macam yelah ni kita cerita dalam konteks fashion lah kan, sebab dia dah memang minat apa semua kan. Dia betul, sebab orang stres. Duduk rumah ni kita cerita pasal last year punya data lah kan. Tahun ni sebenarnya kalau saya terus terang, saya nampak surrounding saya orang dah rasa macam COVID yang sekarang ni macam dah normal lah. Dia yes, bagi aku lah. Walaupun ada orang cakap apa orang tak ni apa semua kan. Tapi actually kalau ikut data pun berapa? Kita dah berapa? 90% vaksin? Population dewasa lah. Population dewasa kan. 90%. So orang dah pergi kerja macam biasa. Cuma apa the thoughts of apa pasaran sekian-sekian ni dia macam ada lah, tapi kat belakang lah. Maksudnya betul sekarang lah. Ni buat macam biasa je. Betul. Orang mesti lagi kena pergi kerja dan sebagainya. Yalah, orang nak kena beli baju kat pergi kerja dan sebagainya. Betul. Tu kalau satu contoh lah apa ni dari segi kau punya pengalaman lah untuk barang murah lah. And then of course partner kita lah. Din kan pun barang dia murah juga. Betul. Marah dia. Aku asyik cerita pasal dia punya, nanti aku share strategi dia bising kan. Tapi menarik ke? Ingat masa aku try jual kopi. Yes. Betul. So guys, kita boleh. Ada tak kopi tu? Tak ada pula hari ni. Hari ni tak ada. Dia jadi air. Selama ni ada kopi tu. Okey, kopi bayangkan kopi dengan harga RM20 tu kita boleh jual. Betul. Menggunakan ads dan menggunakan e-commerce. Yes, betul. So nak cakap orang macam-macam lah orang cakap tak boleh lah nak jual online ni, barang kena apa margin at least RM50 lah kan, sebab iklan mahal lah. Betul. Benda-benda tu adakah mitos? Kita akan bincangkan benda-benda tu hari ni. Orang kata macam orang cakap kan, satu produk nak jual guna Facebook ad ni kena margin RM30. Nak main e-commerce ni margin kena RM50. Kan, benda-benda ni adakah benda ni mitos ataupun benda ni doable, boleh buat? Kan? Okay, alright guys. Okay, saya minta tuan-tuan untuk bantu kita untuk share kita punya podcast ni atau live ni dekat wall dan juga grup-grup. Okay, dan kita ada bagi free giveaway untuk siapa-siapa yang dengan caption yang menarik, kita akan bagi 2 bulan langganan Shoppergram yang bernilai RM338. Okay, alright. So dah boleh start ke nak masuk kita punya topik hari ni? Nak tanya Nami je. Nami, kalau tekan send komen ni dia keluar? Keluar Okay guys, so kita ada soalan. Saya cuba satu dulu boleh? Okay, kita ada soalan. Bukan soalan lah, dia komen je saya tekan Okay, kita tengah try something new lah. Yes. Dah tekan send dah. Apa akan jadi? Dia akan keluar ke? So kalau sekarang ni kalau komen boleh nampak dah dekat ni. Dekat kita punya satu dulu. Keluarkan dulu. Yes. Saja je. Dah ada orang tanya soalan. Okay, kita ada orang tanya soalan Ada soalan. Alright. Okay guys ni kau tekan yang dekat ni IP address ni. Tak apa. Sini. Buka kat situ tu ada. Alright, okay guys. Daripada Tuan Luz Mikael, nice sharing bro. Thank you so much untuk support dan join kita punya podcast. Yes. Okay, kita ada soalan lagi ke sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi? Ada saya tekan boleh Boleh. Saya tekan send. Sorry lah, noob lagi, baru lagi. Kita baru nak try features teknologi ni. Alright. Dah tekan lah. Tapi sebenarnya Pak An masuk sini laju sikit. Yalah. Okay, boleh baca Alright. Daripada Puan Umi Iraza. Okay. Baca. Saya bacalah Alright. Tuan-tuan, saya ada jual makanan dessert satu jenis je. So kalau ikut perbincangan tuan-tuan, bolehlah ia melalui e-com, margin bawah 30 per pack. Margin bawah 30 margin bawah 30. Boleh lah kalau ikutkan sebenarnya dalam kita punya sharing ni. Kita boleh akan bincang Kita akan bincang dalam so boleh dengar sampai habis. Cara macam mana puan nak jual dengan harga margin macam tu. Bagi saya margin macam tu masih lagi tinggi. Macam saya jual produk, harga jualan RM20. Berbeza dengan puan dengan margin RM30. Jadi so kalau bawa yang 20 boleh jual. Yang mana lagi susah kan? Betul. Alright. So, jadi kita akan bincang. Jadi sekejap lagi kita akan share kan macam mana nak strategi dia. Alright.
Alright guys Alright. Okay, ada lagi soalan tak ada Ada satu soalan lagi. Dr. Love. Okay, kita ada Dr. Love Lady Zack. Okay, kita ada soalan dia lagi. Dia cakap dia tak ada soalan. Dia cakap terbaik Shoppergram. Terima kasih. Okay. Alright, Terima kasih. Okay, dah boleh. Boleh lah kot. Dah boleh. Lama dah mukadimah tu. Mukadimah dengan soalan warm up Okay guys, so kita akan start dengan kita punya soalan. Dan yang kita akan start dengan first kali. Soalan dia, kenapa nak jual produk murah ni kena guna e-commerce dulu? Tak expect soalan tu. Okay, soalan lain. Okay, tak first apalah. kali sebab kenapa? Yelah, sebab kadang kalau kita nak jual macam-macam cara, dan kenapa dalam spesifiknya, first kali kita kena tahu dulu kenapa nak kena jual produk murah ni guna e-commerce. Dan apa dia punya advantages ke, pros and cons lah. Yes. Okay lah. The floor is yours. Okay, alright. Thank you Cik Farhan untuk soalan tu. Okay, to be honest, saya memang this one is unscripted lah. Saya tak ada soalan dia. Saya tak tahu pun nak tanya apa. Betul. Saya just jawab based on saya punya experience dengan knowledge sajalah. Okay, so untuk soalan tu, kenapa you perlu jual walaupun produk you margin rendah dan walaupun produk you murah, gunakan e-commerce. So jawapan saya simple saja. For every business, tak kisah whatever size, kecil ke, middle size ke, whatever micro SME ke, small SME ke, apa-apa business, you kena ada sistem. Okay, so kita kena ada sistem. Tak kisahlah sistem untuk kita uruskan kita punya team, sistem untuk kita uruskan kita punya stock. Dan selalunya kenapa kita ni, mostly kita ada sistem. Account kita ada buat sistem, ada file apa semua kan. Apa untuk pekerja ataupun team nak bagi kerja, nak check apa, nak ada punch card dan sebagainya, ada sistem. Betul. Tapi bila kita buat business online, kita tak systemizekan benda. Why? Semua benda nak manual. Semua benda manual. Semua masih lagi nak pakai manual WhatsApp, PM dan sebagainya. Kita masih lagi dalam, kebanyakannya masih lagi dalam mindset kalau online, this is the best way. Ataupun this is benda yang senang untuk aku start. Betul lah. Begitulah dia punya. Okay, so sebenarnya you kena biasakan set satu mindset, kena systemizekan business you. Tak kisah kecil atau besar. Okay. Contoh kalau let's say kita bagi konteks offline lah. Alright. Contoh dia ada kedai makanan ataupun kedai runcit. Okay, at least adalah juga effort untuk sistemkan tu. Macam ada apa tu? Cashier yang ada counter tu kan, ada receipt dan sebagainya kan. Tapi kalau tanya saya, you boleh invest sikit, beli yang boleh calculate sales, daily sales, apa yang produk yang laku, apa produk yang ramai orang beli. Okay, sebab apa? Reason dia, bila you dah ada sistem dalam, contohlah katalah kita dalam konteks e-commerce tadi online, saya bagi contoh offline Yes. Okay, so you boleh tahu produk mana yang paling laku, of course. Okay, produk mana yang paling banyak orang repeat. Alright. Okay, and then apa lagi? Total jualan sekian-sekian bulan. And then satu lagi, bila waktu yang paling ramai orang membeli. Okay, berapa total jumlah customer yang repeat? Dari mana customer tu datang? Betul, data. Okay, apa lagi? Dan okay, ni some of the data lah. So dengan data ni sebenarnya dengan data yang walaupun kita masih lagi kecil, katalah kita berniaga guna e-commerce, setahun ada 100 customer je. It's okay. Maknanya sebulan tu tak sampai 10 orang pun kan. Yalah, betul. Agak rendah lah, betul tak? Tapi it's betul. okay sebab you imagine for the next year you dah ada at least lah 100 customer yang ada data ni. So you boleh first kali contact diorang balik, kenapa beli, kenapa repeat, dapatkan testimoni dan sebagainya lah. Banyak benda. Sebab tu kena sistem pula sebab contohlah kalau manual memang kita takkan buat lah. Betul lah. Confirm lah, aku tak ingat dah bayar. Okay, hantar dah. Even WhatsApp kan, aku pun tak ingat nama customer ni. Aku tak sempat nak save pun nama dia. Kita betul, akan save betul. customer satu, customer A. Kalau rajin customer Ahmad Syaklam, kalau rajin. Betul. Faham tak? Tapi kalau you guna e-commerce, everything dah ada dah. Daripada mana, nama dia siapa, nombor telefon dia, email dia, apa yang dia beli, dia repeat ke tak. Itu sebenarnya kepentingan e-commerce walaupun kita masih lagi kecil. Kepentingan sistem lah. Dalam konteks ni kita cerita pasal e-commerce lah. Sistem jualan. Sistem jualan, sistem jualan. So dengan sistem jualan you boleh simpan database, you boleh buat gerak-gerak kerja yang benda-benda yang orang kata automatik yang yes. So dia benda tu sebenarnya
dia penting. Tapi sebab dia leceh, so orang tak larat nak buat manually. Betul lah, betul. Faham tak? So that's why gunakan sistem. Contoh macam e-commerce mudah lah sebab dia dah auto simpan kan. Betul. Sebagai contoh, aku bagi contoh lagi Contoh you punya produk, let's say you jual makanan. And then you tak pasti package yang mana yang paling ramai orang beli Okay. Contohlah katalah makanan you, contohlah aku jual ikan yang aku tolong bapak untuk aku tu kan. Kita ada jual, ada 2 kilo punya package, ada 1 kilo punya package, ada 500 gram, ada 250 gram Okay, so katalah dah ada 100 orang customer. So dalam 50 orang customer beli yang 500 gram. Okay. So and then mungkin ada dalam, let's say dalam 10 orang beli yang 2 kilo. Mungkin ada dalam 15 orang beli yang 1 kilo dan sebagainya. Okay. And then kau ada juga data berapa banyak yang repeat. Dan diorang repeat beli yang mana? Adakah diorang beli yang 2 kilo? Alright. Sebab kita kena faham kalau 2 kilo of course harga lebih murah, betul tak? Betul. And then kita akan untung tu kurang sikit lagi kan? Betul. So kat sini kita dah boleh susun strategi dah. Contoh kan macam ikan bilis lah. Okay. So diorang dah tahu dah, okay, based on data sekian ni, diorang dah tak perlu dah nak keluarkan package 2 kilo. Sebenarnya memanglah kita nampak, yelah dari segi jualan banyak, tapi dari segi profit dia lagi rendah. Betul lah. Sebab cost masih lagi sama. So what is the action? Apa dia boleh buat tindakan lah. Yes. Usahawan, kita tak boleh mengharapkan cikgu je. Cikgu saya macam ni. Cikgu ada berapa ribu student pula dia nak tolong kan. Banyak, kesian kan. Satu benda yang aku nampak negatif side effect lah bila terlalu banyak cikgu bisnes ni. Usahawannya jadi manja, dia tak nak berfikir. Okay. Everything nak swap je. Ini pedas ni tuan. Pedas ni. Sorry to say sebab reason dia, you as usahawan, kalau kita tak tahu macam mana nak baca data, macam mana nak susun strategi. Betul. Mungkin awal-awal tak ada masalah, it's fine. Bagi aku semua orang start macam tu. Betul. Tapi takkan after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years sama. Faham tak? Tak ada improve. Yelah sebab kau masih lagi manual, masih lagi. Kalau tanya berapa customer you ada sekarang? Berapa customer yang you dah jual? Tak tahu, adalah kot lebih-lebih. Agak-agak macam tu lah. And then aku tanya, mostly customer you datang daripada mana? Daripada KL kot. Jawab daripada Malaysia. Jawapan kot tu kalau dengar partner saya dengar, kena bedal kena maki lah. Dengan sekali budak-budak ni jawab kod ni, especially bila jawab soalan pasal data, memang kena maki lah dengan Din. Betul. Sebab benda dah ada. Betul. Kenapa tak buat? Macam tu lah. Okay, and then atau satu lagi, bila aku tanya macam berapa repeat, tak tahu. Berapa package mana yang diorang paling ramai beli, tak tahu. Betul. Jadi problem lah. Betul. So bila tak fully utilize data, last week mungkin kita ada sembang pasal data. Betul. Bila you tak fully utilize data, sebab you kena faham pada fasa awal jarang-jarang lah bisnes tu terus profit. Betul lah. So maksudnya dengan bacaan data ni kita boleh susun strategi untuk buat keuntungan yang maksimal. Dan kita boleh buat correction lah orang Yes, kita. Betul. So katakanlah diorang tak baca data ni Aku bagi contoh lah. Katakanlah usahawan ni yang jual ikan bilis ni tak baca data kan. Dia rasa order banyak, dia pun order lagi banyak volume. Dia tak nampak pun. Dia tak nampak. Tapi end up sebulan boleh jual this X amount saja. Dan lepas tu dengan silap packaging lagi, salah packaging lagi. Betul. Salah salah jual dekat market yang salah dan sebagainya. Ada bila you buat business decision dengan rasa-rasa without any data yang support, yang dia macam orang kata dia buat amal jariah sebenarnya. Buat amal jariah ke, dia macam kau bawa kereta going blind lah. Kau macam jalan straight je, betul lah ni kau. Aku rasa ni insting business aku ni kuat. Ke kuat? Orang yang dah buat jualan 7 figure pun masih lagi ikut data. Dia tak ada ikut insting pun. Betul. Sebab menarik apa yang kau cakap. Okay, let's say lah dalam situasi ikan bilis dia, okay, dia tak ada data. Dia rasa bila dia jual 2 kilo tu, untung banyak order kan. Sale banyak. Okay, dia akan jadi masalah bila tiba-tiba harga barang stok tu naik. Macam mana? Apa yang kau nak buat? Tak kau jam sekarang? Setuju. Betul tak? Setuju. Kau nak dapatkan supply tu, jam. Setuju. Jadi macam mana kan? Jadi sebab tu takkan nak naikkan harga kan? Mau customer marah. Dia sale buat drop. Betul? Ada banyak benda. Terpaksalah 2-3 tahun buat kerja amal jual dengan murah. Itu costing dah, of course costing dah lari. Yes. Okay, and then bila cost salah,
dah tak ada profit. Walaupun jualan banyak usahawan yang macam tu. Betul. Daripada tak kisahlah yang daripada kenalan saya ke apa kan. Sale banyak. 6 angka pun ada kan. Betul. Tersedak aku kan. 6 angka pun ada, marah tu. 6 angka pun ada tapi tak ada profit lah. Yelah, sebab even yang dah pakai e-commerce pun ada yang buat mistake macam tu. Sebab ada jawapan dia. Sebab apa mistake? Tak, ni dia dah pakai e-commerce. Ada yang buat mistake sampai rugi. Betul. So, apa dia? Kenapa macam tu? Simple lah, tak baca data. Data manual. Walaupun pakai email, data manual lagi. Maksudnya contoh kan, you dah ada sistem. Yes, okay. Tapi masih lagi gunakan rasa-rasa. Adakah usahawan ni hebat sangat sampai boleh guna firasat rasa-rasa tu? Betul. Kita ni bukan ahli nujum tu. Betul lah. Kita tak boleh predict benda ni. Dia sebenarnya every forecast based on data. Kita hanya boleh buat forecast saja. Betul. Kita bukannya contoh kan, aku tahu tahun depan COVID lagi sekali. Tak dijawabkan lah kan. Contohlah kan. Ataupun tahun 2019, tahun depan akan ada satu bencana berlaku sekian. Produk ni akan laku keras. Kita beli stok sekarang sebanyak mungkin. Betul. Mana ada orang boleh predict bro. Unless dia boleh patah balik masa kan. Betul. So menarik, sesi sharing ni sesi hentam ni. Sorry guys kalau kadang-kadang saya ada benda pedas-pedas sikit yang kita terpaksa bagilah. Kadang-kadang sebab kadang-kadang kena bagi kesedaran sikit. Betul. Kenapa? Sebab produk ada potential, bisnes ada potential, bisnes model pun bagus, tapi branding pun okey. Tapi tak nak buat benda-benda tu. Yalah, betul. Benda yang basic tu yang aku marah tu. Benda basic. Adakah dia takut dia nak buat benda-benda macam tu kan? Contoh, sekarang manual kan. Ni kalau aku masuk e-commerce ni confirm jahanam ke apa kan. Dia adakah seorang-seorang ni dia takut ke? Aku boleh sharing aku punya ni lah. Dah meniaga lama, contoh 3 tahun tapi masih manual kan. Dia tahu bisnes dia tak grow. Faham. Aku mungkin boleh share dari segi aku sendiri lah, personally lah. Saya sendiri lah. Dia sebenarnya kita tak yakin dengan diri kita. Dia macam bila kita masuk satu territory yang kita tak pernah explore. Contoh kita start pada jualan let's say 10,000 atau 20,000 katakan. Yes. Dan kita nak buat jualan more than 100,000. Macam agak ambitious, betul tak? Betul lah. Tapi kena pergi situ. Tapi kena tak? Kita kena usaha, kita kena belajar, kita kena buat, execute dan sebagainya. So orang jadi tak confident, orang jadi cukup ke modal kita, cukup ke team kita dan sebagainya. So ada usahawan yang buat bila dia jadi macam tu dia cari cikgu. Dia cari sifu lah, cari mentor dan sebagainya. Sebab dia consult based on orang yang dah ada experience dalam that field lah, dalam industri dia ke apa. Which is that's a good way lah. Salah satu cara lah. Ada usahawan yang dia langgar. Maksudnya dia breakthrough sebab dia langgar. So boleh jadi dia langgar, mostly gagal lah. Biasa akan gagal lah. Gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali. Kadang-kadang gagal sampai tukar bisnes. It's okay, benda tu normal. Betul. You guys jangan rasa kalau aku gagal aku punya first business, aku loser. Betul. It doesn't work like, bukan macam tu sebenarnya. Yalah, betul. Entrepreneur dia memang kita akan gagal. Benda tu tak pelik. Tak nak. Kalau contoh lah kau kita balik kampung, orang cakap Mamat ni buat bisnes ni tak jadi. Bisnes tak jadi, betul tak? So kalau ayat siapa tu yang cikgu kat TikTok, Andika yang nama dia. Apa? Pergi mampus. Pergi mampus orang. Contoh lah kan. Pergi mampus. In a way, apa yang dia cakap tu, Azri Walter. apa yang dia cakap tu betul sebenarnya. In a way lah sebenarnya. Betul. Setuju. Kalau mindset kita as entrepreneurs kan, ada benda yang dia sebenarnya jenis ni alone lah. Betul tak? Adakah kita dah lari jauh sangat ni daripada konteks soalan jawapan ni hari ni punya session? Ini sedikit motivation lah. Tak pernah lah kan. Sebenarnya so back kepada tadi, data lah. Sebab tu kalau kita nak berani, kita nak cuba test the water, kita nak cuba validate dan sebagainya, you kena ada data. So at least sebenarnya macam ni, dengan sistem, dengan tak kisahlah e-commerce ke chatbot ke whatever, as long as it's systemized, bila you ada data, you boleh validate dan even kalau tak jadi pun dah ada numbers yang kita boleh interpret daripada situ kan. Yes, kita dah boleh analisis dan kita dah boleh interpret lah. Mungkin produk ni mungkin harga dia kurang sesuai. Mungkin USP produk tu sendiri bermasalah. Sebab ada banyak variable kan. Yalah, betul. So kalau buat manual dah kena correct semua. Jenuh. So kalau guna sistem dia cepat sikit lah. Yes, betul. Laju sikit, serius. Betul, kita nak, sebab dengan data tu kita nak buat decision.
Betul. Decision kalau data pun sampai 3 bulan baru dapat data 3 bulan lepas. Yes, correct. Dan baru nak buat decision time tu. Tuan, you guys dah lambat lah. Betul. So alright. So menarik pasal data, kenapa kena guna e-commerce walaupun tak kisah tuan-tuan punya produk macam mana, bisnes kecil ke besar, kenapa, dan sebab dia systemize. Dan satu lagi benda yang menarik adalah kalau kita gunakan e-commerce ni, tuan-tuan, kita boleh gunakan advantage di Facebook. Okay, kenapa saya cakap Facebook sebenarnya dia racist sikit dekat geng-geng yang menjual secara manual ni. Okay, saya terpaksa cakap dan dia racist sebab apa? Dia racist sebab dia bagi features yang sikit je. Contoh kalau dekat objektif untuk bila kita campaign. Siapa yang bermain Facebook ads So bila kita buat campaign, objektif yang tuan-tuan boleh main traffic dan ada sikit je. Okay, tapi kalau tuan-tuan guna e-commerce, tuan-tuan boleh guna conversion API. Tuan-tuan boleh guna Facebook Pixel. So dekat ni semua dah ada data dan kita boleh baca sendiri kan. Sebab Facebook tu sendiri is a machine learning punya ni kan. Yes, yes. It works well with that data lah. Yes. Dan yang paling best bila kita ada e-commerce, kita boleh gunakan conversion purchase. So, maksudnya Facebook automatic sendiri akan cari orang yang ada intention yang untuk membeli dekat Facebook ni. Sebab tu kena guna. Dan sebab tu kalau tuan-tuan tengok kiri kanan sekarang, banyak orang mengeluh, kenapa sale aku tak naik, kenapa sale ataupun link click banyak sekarang ni, WhatsApp tak masuk. Antara salah satu sebabnya adalah sebab ni lah tuan-tuan. Sebab Facebook dia nak more ke arah yang conversion ni, Systemize. Dia nak elak manual lah sebenarnya. Dan sebab dia nak data orang yang beli tu berapa banyak. Kalau orang membeli di WhatsApp, dia tak dapat data tu. Jadi dia takkan bantu dekat situ lah. Tapi sekarang kita tak tahu lah, mungkin sebab dia dah beli WhatsApp kan. WhatsApp memang Facebook punya. Sekarang WhatsApp pun dah jadi Facebook punya, tapi kita tak tahu. Mungkin. So why not dengan apa yang kita ada, opportunity yang sekarang kita ada, grab dan terus kita buat lah. Betul. Alright, tak kisahlah bisnes kecil ke besar. Okay, alright tuan-tuan, kita ada soalan? Ada soalan dulu kan? Soalan kita ada soalan. Ada juga. Saya tekan Alright tuan-tuan, kita ada soalan. Alamak, ni Omar dia komen pagi ni bukan soalan. Saya tekan, sorry. Tak apalah, keluarkan je Tak apa, ada soalan ni daripada Cik Mutalib. Kau baca je. Okay. Nanti Nami keluarkan. Okay, soalan daripada sebelum tu Omar, pagi. Selamat pagi. Bro. Pagi. Okay, soalan daripada Tuan Cik Mutalib, business service sesuai juga ke, soalan dia lah. Untuk saya tak pasti soalan ni untuk apa, untuk produk untuk dia menjual jual ke ataupun ke arah e-commerce ke, dia nak dapatkan leads ke. Tapi basically secara mudah, even service pun kita kena ada sistem lah. Betul. Gunakan lead, kita panggil lead gen sistem lah. So you ada landing page untuk you kumpul leads, you ada leads management untuk you uruskan you punya client. And then kalau you nak dia orang bayar online, of course ada sistem yang ada boleh bayar online lah. Itu secara ringkas lah. Okay, tapi hari ni kita akan bincangkan lebih kepada konteks produk murah. Produk produk, yes. Allah, macam dah 11 ni dah tu. Dah 11.20 dah. Tak apa, baru 20 minit. Okay, tak apa. Alright, okay, teruskan. Okay, alright. Tak ada lagi soalan ada orang tanya soalan lagi. Bolehlah, nak jawab teruskan Jawab je. Okay, soalan daripada Tuan Amri Hasif Okay, soalan dia, office shoppergram kat mana? Kat cyber. Office kita di kat CBD 2 dekat dengan ni, Office Hasbro Brothers. Yes. Jiran. Baru nak cakap sebenarnya kita tak ada office, kita tengah terbang ni. Pandai. Alright guys, okay. So kita akan pergi kepada juice kita punya perbincangan kita hari ni. So dah boleh start Baru boleh start yes, lama okay, bukan 5 hang So point dia sikit je berapa? Minit dah. Okay, betul lah tu. Tak ada. Okay, so kita akan pergi. So sekarang ni the big question is dengan produk harga murah atau margin murah ni, macam mana kita nak jual? So apakah dia punya strategi atau apa kau punya advice? Dah terus macam mana nak jual Bukan nak tahu. Mungkin lah kalau ada benda nak share dulu ke. Faham. Sebab aku tengok time ni. Time. Yelah lama sangat muka ada orang je lah. Ada orang nak ni apa ni. Satu lagi minggu boleh jawab lagi kalau tak sempat. Okay, tak apa, it's okay. Nak jawab terus ke nak sebab saya nak sekarang bukan apa. Sebelum you guys tahu how ataupun cara dia, kena tahu juga why. Yes. Kenapa lah. Boleh okay. share. So saya mungkin boleh jawab, iaitu contoh kenapa orang rasa
produk murah ataupun margin yang rendah tak sesuai guna e-commerce. Why? Kenapa orang? So salah satu reason dia adalah sebab diorang macam ni, dia punya strategi lebih kurang macam ni. Run ads, orang bayar. And then buat balik benda sama. Run ads, bayar, dapat customer baru. Run ads, customer baru. Run ads, customer baru. Okay, so kalau strategi yang macam ni, memang kena ada produk yang higher margin lah. Sebab reason dia tak akan repeat. Diorang punya style lah, jual saja barang, that's it, habis. Faham tak? Maksudnya stop sampai situ je lah. Maksudnya lebih kurang boleh kata hit and run lah, senang cerita lah. Okay, so produk yang hit and run kurang sesuai kalau margin dia rendah untuk gunakan e-commerce. Okay. Alright. Okay, so apa yang sesuai? Apa yang kita boleh jual kalau produk kita? Apa yang penting? Apa yang penting? Apa yang sesuai ataupun produk yang macam mana yang sesuai walaupun margin dia rendah dan walaupun harga dia rendah. Okay, first kali produk tu mesti orang boleh repeat. Alright. Contoh makanan. Ikan bilis, kopi, apa lagi yang suplemen, makanan kesihatan, baju, fashion, apa lagi yang orang boleh repeat lagi idea lain. Supply barang rumah yang kena repeat dan sebagainya. Benda macam itulah. Yes. Okay. So yang ni walaupun harga dia murah, boleh gunakan e-commerce. Tak ada isu lah sebenarnya. Sebab kita tahu dia akan repeat beli. Walaupun contoh katalah dia punya campaign yang pertama tu, campaign Facebook Ads yang pertama, dia tak profit pun. Dia break even katakan, atau dia rugi sekalipun. Tapi dia masih boleh gunakan e-commerce sebab nanti customer tu akan repeat dan dia tak ada costing Facebook Ads kat situ lah. Jap. Faham tak? Aku ada soalan lagi. Soalan menarik lagi. Saya tahu tuan-tuan kemungkinan ada yang ejen jual barang. Dan kebanyakan ejen margin dia adalah very nipis lah, betul. Adakah dia termasuk dalam konteks yang kau cuba dia sesuai? Faham? Dia sesuai ke tak lah gunakan e-commerce untuk jual walaupun margin dia nipis. Dalam konteks kau cakap tadi, sebab kau cakap tadi dia kena repeatable. Contoh dia ejen dia orang cakap Wawa Kosmetik contoh. Adakah dia tu sesuai? Dia boleh. Dan tu sebab nak cakap dari segi repeatability produk ni bukan brand dia. Bukan brand dia. Betul. Satu. Macam mana? Terus bagi saya personally, saya rasa kalau margin dia rendah sebagai ejen sebenarnya kurang sesuai bagi aku lah. Sebab masalah dia tak nak repeat tu. Dia boleh jadi dia beli kat HQ. Boleh jadi dia beli dekat ejen lain dan sebagainya. Dan diorang ni bound to price yang dijual tu lah. Yes, betul. HQ tak bagi naik kan? Dia tak kurang sesuai lah. Tapi kalau memang HQ dah susun, kita panggil fighters lah. Diorang panggil fighters. So jual produk saya ni margin dia besar. You guys boleh gunakan e-commerce. Biasanya orang gunakan sales page lah. Ataupun sistem jualan lah. Sales page lah basically dia ada website dia, satu single page saja. Bawa masuk traffic, tak kisah berbayar ke free, terus beli. Yang tu sebab apa diorang bagi higher margin, sebab dia nak cover lah cost iklan tu. Cuma advantage dia, kita tak payah buat produk, kita tak payah keluar modal produk, tak payah buat branding dan sebagainya. Kita hanya jual saja produk diorang. Biasanya dapatlah net tu, diorang nak net profit tu. Betul. Dia bukannya untuk long term lah. Betul. Biasanya untuk short term. Contoh bulan ni berapa ribu nak income, bulan depan berapa ribu dan sebagainya lah. Itu is a different game. Kalau yang unless yang macam dropship, dalam website dia tu ada banyak-banyak apa orang kata brand. Dia nak mudahkan saja, contoh orang nak order dan sebagainya, boleh lah, masih lagi boleh lah, as a catalog okey lah. Tapi kalau nak run ads dan sebagainya kurang sesuai. Menarik sebab tuan-tuan kena pandai cari orang kata HQ lah ataupun product owner lah yang boleh bagi at least flexibility sikit lah. Contoh ni bagi jual produknya tu, bila kita nak buat bundle untuk produk tu sendiri pun tak boleh. Yes, betul. Macam mana kan? Jadi kita nak jual dan kita nak jadi kreatif, tapi bila nak jadi kreatif kadang-kadang tersekat dekat situ. Betul. Jadi contoh kalau tuan-tuan dah kebanyakan jelah usahawan ejen ni kesiannya, dia orang kena beli stok tu. Dan ni betul. Kebanyakan kan. Dan ada juga sekarang ejen dia tak payah beli stok pun. Dia jadi sebagai dropship je. Jadi tuan-tuan kena pilih yang mana yang sesuai. Yang ada flexibility untuk
Yalah, kita nak run ads dan e-commerce lah. Betul. Sebenarnya tips paling mudah adalah cari founder atau HQ yang provide fighter program. Fighter program. So bila dia cakap dia looking for e-commerce fighters yang tahu buat ads, ataupun dia ada sediakan training, yang tu biasanya margin dia tinggi. Dan dia provide semua, guys. Yes, betul material, marketing material. Tapi still janganlah ambil bulat-bulat, you guys. Have to be creative jugalah. Betul. Kan? Sebab dia kenapa Encik Farhan cakap kena be kreatif tu sebab nanti dia akan ada satu masalah, iaitu kita punya material sama dengan agent yang lain atau fighter yang lain. So nanti kita punya akan cepat fatigue lah. Itu satu isu lah. Maksudnya contoh sebenarnya iklan ni datang daripada agent yang berbeza tapi orang nampak sama. So most probably orang tu dah nampak dah iklan yang sama. So chances untuk dia klik dan beli tu agak rendah lah. Unless kita punya material berbeza, boleh lebih menarik daripada HQ bagi ke mungkin. And then satu lagi rezeki masing-masing lah. Dia konsep dia macam tu. Dia akan ada 10-20 orang fighter akan blast all the campaign. So ibarat macam ramai, especially mass market lah. Dia nampak macam iklan TV banyak lah. Iklan ni keluar produk ni je, ni kan. Orang akan mudah ingat lah. Without you have to spend bajet yang besar. So tak apalah, itu kita bawa minggu depan lah. Ni tak ada topik ni. Ada topik menarik topik tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak saya bawa. Soalan ni cuba ni sikit. Jangan lari sangat. Aku dah tarik kau balik ni. Kita ke dalam dunia kita balik. Okay. So alright. So kalau tuan-tuan, yang penting margin. Ini cerita dalam konteks sesuai tak sesuai lah. Yes, tuan-tuan kena pastikan margin tu betul. Dan kita kena kreatif untuk dapatkan tu lah. Jualan. Sebab kita keluar duit tuan-tuan. Dan kita bukan apa orang kata, yalah, kalau tak keluar duit, kita boleh buat sale tapi tuan-tuan kerja lama lah. Kalau kita founder ni tak it's okay sebab kita kumpul data. Tapi kalau as agent tak boleh. Saya memang tak recommend lah sebab agent kerja dia lah untuk buat duit, buat sales. Betul. Dia bukan untuk buat branding. Kadang-kadang ada HQ ambil kesempatan benda tu. Betul. Dia hire fighter ramai-ramai, sebenarnya dia tak nak. Dia contoh dia akan cakap you sediakan modal iklan saja. Okay, tapi at the same time sebenarnya you dah bantu dah dia buat branding. So kalau katalah macam tu dengan margin rendah dan sebagainya, produk tu susah nak jual, you rugi tapi dia untung sebab you dah tolong upkan brand dia. Betul. Ni saya share sikit lah, marah founder yang tahu ni kan kalau aku cakap macam ni. Tak apalah, kita tak apa, it's okay. Saya natural, saya tak ada bias kat siapa-siapa lah. Betul. Alright, so kita dah boleh pergi dengan soalan yang okay, tuan-tuan. Tapi sebelum tu saya ingatkan tuan-tuan, saya minta kerjasama dan jasa baik tuan-tuan untuk sharekan kita punya live ni. Okay, sebab kita akan masuk kepada poin yang penting lepas ni. Dan tuan-tuan, bila tuan-tuan share, pastikan tuan-tuan letakkan caption yang menarik. Okay, dekat bahagian caption ataupun description tu, letakkan description yang menarik dan kita akan pilih pemenang untuk kita bagi langganan plan ultimate selama 2 bulan yang bernilai RM338. Okay. So, plan ultimate ni tuan-tuan ada full access untuk gunakan dia punya killer features iaitu typo. Typo ni apa? Typo ni senang-senang je boleh increase tuan-tuan punya sales sebanyak 20%. Kita orang dah cuba. Lebih. At least lah berdasarkan tengok produk. Dan kita dia senang-senang je tanpa buat apa-apa. Okay. Nantilah tu on the 101 ke apa nanti dekat 101 ni. Okay. Alright. So kita boleh pergi kepada how lah. Seterusnya lah how. Macam mana? So at least dia punya dapat sikit lah. Tak payahlah sebab ni kau kelas kan. Okay, so tadi saya dah bagi tahu lah kenapa ada mitos orang cakap produk margin rendah tak boleh. Why? Sebab biasanya benda-benda macam ni adalah kefahaman sendiri lah. Kita punya knowledge, betul. Kita punya orang kata ilmu berkaitan dengan benda tu kita kurang. So kita hanya dengar daripada orang yang sebenarnya apa selalu orang panggil Pala tahu. Dia banyak sebab dalam online space ni banyak yang jenis macam tu. Tak kisahlah kat Facebook ke, kat Twitter ke apa ke. So kadang-kadang benda-benda serta-serta benda ni dengar boleh. Percaya belum tentulah. Percaya jangan. Percaya jangan kan. Percaya bukanlah jangan. Percaya belum tentu sebab tu you kena ada selidik betul ke macam tu kan. Yang dia cakap tu adakah berkaitan dengan niche kita ataupun sebenarnya dia cakap dia ni agent. Memanglah aku tak boleh. Ataupun sebenarnya produk dia ni tak boleh repeat. So memang tak boleh. Benda-benda macam tu lah. Betul. Sebenarnya knowledge lah. Sebab tu knowledge is power kan. Alright, so kita teruskan kepada macam mana you nak jual produk yang harga murah ataupun margin rendah dengan menggunakan e-commerce. Okay.
So salah satu cara dia adalah yang pertama, yang paling basic, yang ramai sangat orang buat walaupun you guna, sekarang ni lah yang gunakan sales page ke apa kan, adalah you kena bundlekan you punya produk. Okay. Bundle bukan bundle baju. Bukan bundle baju lah. Basically you kena bundlekan you punya produk. Contoh, kalau you jual produk makanan, let's say satu paket is RM20 katakan. Murah lah, betul tak? Betul. So mungkin margin you RM10 ke RM15 ke, depends lah Biasa makanan orang at least double. Katalah dia jual 20, at least modal dia mungkin RM10 minimum. Tapi sebaiknya kalau boleh 3 hingga 4 kali ganda lah daripada modal kita. Alright, so you boleh bundlekan lah sebab kita nak cover cost iklan dan sebagainya nanti. Okay, so bundle ni macam mana? So you, instead of you jual satu pack, you boleh bundlekan you jual as 3 pack. Contoh ada apa RM20 tadi, sama ada nak letak juga RM20 tu atau tak payah letak. So maknanya terus jual 3 pack terus. Okay. 3 pack is RM60 lah. So katalah kita punya margin isi 15 kali 3 dah RM45 margin tu. Betul. So katalah cost iklan kita on average untuk satu customer RM15 atau RM20. 45 tolak 20 masih lagi ada profit RM15 bersih lah. Betul. So bundle ni sangat-sangat penting lah. So you boleh bundlekan dalam you punya sales page ke, you punya catalog ada variant ke, orang boleh beli lebih daripada satu dan sebagainya lah. And then of course ada banyak cara lah, macam ada add-on macam free gift ke apa ke, terpulang lah strategi masing-masing lah. As long as you boleh buat offer yang naikkan terus nilai jualan tu, instead of terus jual harga yang RM20 tu. Okay, tapi it's okay kalau diorang nak repeat, diorang boleh beli je terus yang harga RM20 tu. Sebab tu kita ada catalog store. So diorang boleh masuk website, dia terus boleh beli lah, select lah flavor mana dia nak ke, makanan apa dia nak ke, ataupun apa whatever lah, what kind of product yang you jual pun tak kisah. So function jugalah catalog store ni. Catalog adalah untuk orang repeat. Untuk repeat, branding dan juga untuk orang senang carilah. Menarik. Sebab takkanlah dia nak tunggu iklan kita keluar bila nak beli balik, faham tak? Dan takkan tu nak kena masuk sales page balik. Nak kena masuk sales page balik, nak kena cari button. Nak baca balik. Kadang-kadang ada serta-serta sales page susah nak pergi dia punya check out tu kan. Dia punyalah payah kan, nak kena scroll lah apalah, nak kena baca klik bagi dalam tu. So sebab tu saya cakap sales page, kalau follow balik yang kelas one-on-one hari tu, saya cakap sales page ni memang untuk cari prospek baru saja. Sebaiknya macam tu lah. So untuk regular kita bagi je di catalog, dia terus pergi produk, repeat terus beli. Maksudnya boleh retarget Retarget, yes. Tuan-tuan. You boleh retarget dan sebagainya. Ni kau boleh retargeting tuan. Retargeting. Itulah kalau yang baru mungkin akan ni lah kan. Gempak pastilah kan. Masuk bagi yang baru retarget ni maksudnya kita ada data pixel orang yang dah beli tau. Maksudnya kita tak payah manual upload data orang beli baru kita nak keluarkan iklan kat dia. Ini satu kata bestnya. Dan kita boleh refinekan by produk apa dia beli. Betul. Gempak. So, memang e-commerce ni gempak best lah. Satu lagi yang paling powerful, you boleh buat catalog punya retargeting lah. Macam kalau kita tengok kat IG kan ada tekan yang apa tu, bila tag gambar tu ada boleh terus pergi ke website dia. Itu nama dia digunakan Facebook catalog. So Facebook catalog ni boleh connect dengan e-commerce. Kalau you ada e-commerce baru boleh gunakan Facebook catalog lah. Kalau guna WhatsApp tak boleh lah. Okay. Alright. So itu satu cara lah. Cara dia laju je boleh Boleh. Okay, so satu cara adalah guna bundle. Ni paling basic lah. Okay, selain daripada tu, you kena target naikkan you punya average order value. Kita ada bincang kan, kita ada share benda ni I think last 2 weeks kot. Average order value ataupun average nilai jualan untuk satu customer tu. Okay, jap. Aku ada soalan lagi dalam bundle ni. Aku tiba-tiba pula kan. Okay, silakan. Datang pula soalan di langit ni. Kalau lama sesi ni, salahkan Pak An. Tak apa tuan-tuan. Yang penting kalau soalan saya tanya ni boleh bantu tuan-tuan. Apa dia? Okay, adakah produk bundle ni dia kena bundle dengan produk tu je? Contoh macam ikan bilis, aku nak bundlekan dengan ikan bilis sendirilah. Ataupun dia boleh bundlekan dengan benda lain. Contoh ikan bilis, dia bundlekan dengan ataupun apa dia punya kuah ke, bercontoh lah. Dia punya maybe ada sambal express sambal ke whatever lah kan. Dia punya paste ke. Yang mana kau? Okay, jawapan dia boleh. Dia tak semesti dengan that same product lah. Ini bergantung kepada strategi kita. Kreativiti lah. Kreativiti dan juga strategi lah. Sebab boleh jadi, sorry apa dia? Alamak, stuck pula. Apa yang stuck? Kamera stuck ke apa? Facebook ada masalah ni. Masih lagi live. Okay. Voice ada masuk tak?
Okey tuan-tuan, sekejap kita ada masalah skrin tuan-tuan mungkin stuck. Okey. Apa? Teruskanlah. Okay, sekejap tuan-tuan, kita ada masalah teknikal sikit. Okey. Sekejap kita ada masalah teknikal sikit untuk kita sambung dengan perbincangan kita ni. Alright, tim kami tengah berusaha dengan keras untuk pastikan tuan-tuan dapat visual yang menarik. Alright, okey. Sekejap Voice okey, voice boleh dengar. Ya, Puan Umi. Yes, betul. Kita ada masalah sikit dekat visual kita. Ada kesangkutan, tersangkut untuk kita teruskan kita punya podcast pada pagi ni. Alhamdulillah ramai yang stay dengan kita punya podcast. Terima kasih tuan-tuan sebab stay dengan kita punya podcast. Okey. Jadi dah okey balik ah. Okey, dah selesai. Bos dia pun yang buat production semua. Okey guys, so kita dah selesai balik kita punya. Tuan-tuan akan dapatkan visual balik. Okey. Alright. Okey, so kita balik tadi. Okay. Adakah soalan dia, adakah produk tu boleh bundle dengan benda-benda lain? Jawapan dia boleh lah, tak ada isu pun. Sebab contoh kadang-kadang orang jual baju, lepas tu dapat free tudung Nilofa lah, dapat brush lah. Dapat brush lah. Ni kreativiti masing-masing lah. Apa saja. This one is more kepada offer sebenarnya. So untuk yang masih lagi tak tahu, kena belajar lah how to create an offer. Belajar ni ada banyak cara, tak semestinya pergi kelas atau apa. You boleh baca buku. Buku is some of the paling mudah lah sebenarnya. Buku banyak. Yalah, kalau betul. Cerita pasal buku marketing banyak gila. You tak perlu belajar dalam konteks e-commerce tau. Sebab dia is a marketing. Marketing ni 100 years back sama je. Dia tak ada banyak fundamental marketing yang tak berubah. Betul. Yang berubah mungkin dari segi teknik saja. Sebab e-commerce mungkin cara teknik dia berbeza sajalah. Tapi dari segi how you do it, how you craft the offer, everything sama je. Contoh kalau last aku pergi join kelas siapa tu Tuan Firdaus, Tuan Mumtazah, iaitu winning 10k untuk orang yang nak breakthrough jualan 10,000 lah. Okay. So kat situ ada ajar lah macam mana nak buat Godfather offer, apa benda yang kena letakkan, apa yang berbaloi dan sebagainya. Ada next class. Siapa nak join boleh join, pergi je cari Bootcamp Revolusi online. Join je for the next class lah. It's a 5 days class lah. Kalau 5 hari 5 hari. Tapi dia tak adalah pagi sampai petang. Dia macam pagi 2 jam, petang 2 jam. Belajar pasal nak buat 10,000 5 hari. Yes. Berapa ribu tu? Huish. Oi, mahal. Serius berapa ribu Tak silap aku itu harga dia dalam RM70. RM70 5 hari. Guys. Cuma yang batch baru ni dah 100 lah. Memang murah gila. Korang tak join lagi tak tahu pergi lah. Sebenarnya saya highly recommend. Dia pun memang saya kenal, saya personally kenal dengan dia. Sahabat saya juga. Untuk yang especially user Shoppergram sendiri pun yang masih lagi start jualan 10,000 ke bawah sebulan, pergi dulu kelas marketing fundamental ni. Yes, betul. Sebab sebenarnya orang yang dah power kat e-commerce ni, sebab dia punya fundamental dia bagus, strong lah. Sebut pasal belajar ni, boleh tak aku just nak share sikit sebenarnya? Tak boleh. Sikit je sebenarnya, tolong sikit je. Boleh. Tak ada masalah. Orang kita selalu nak belajar cepat. Faham tak? Dia nak shortcut. Dia bukan nak belajar cepat, nak hasil cepat. Nak hasil cepat. Tak ada sesuatu dia nak hasil cepat, nak belajar pun nak cepat. Nak laju je. Yes. So ilmu ni bila kita terlalu cepat. Okay, kadang-kadang kita tak faham apa kita belajar. Faham tak? Maksud aku, sebaiknya kita belajar. Ilmu ni sebaiknya kita ambil masa untuk belajar. Especially business. Business is a marathon, is a journey dan sebagainya. You memang perlu ambil masa. Yes. Tolong buang mindset hari ni belajar terus esok dah ni. It doesn't work like that. Sebab aku tak ingat ada daripada siapa ada bagi tahu pasal ni lah, ada pembelajaran ni. Okay. Dia kena ambil masa. Dia bukannya shortcut. Betul. Avoid shortcut lah sebenarnya kan. Okay, itulah selingan sikit. So yes. Tadi berbalik kepada yang tadi tu, boleh, jawapan dia boleh. Cuma dia berfungsi dengan baik ke tak, you kena test lah dengan audience you. Okay. Kalau aku punya tips lah kalau nak buat bundle dengan produk lain yang dia bercampur benda-benda lain, berdasing lah orang panggil. Yang pertama,
pastikan benda tu associated dengan main produk kita. Ni kita tak jual ikan bilis kau bagi gelang emas. Bonus boleh lah kot. Bonus mungkin boleh, tapi boleh kalau lah. kau buat bundle, kau jual, okey, kalau tuan-tuan ambil satu ikan bilis, kita bagi ambil gelang emas jadi lagi murah. Tak boleh tuan-tuan. Okay. Kurang. Tak kena lah. Memang tak kena lah. Dia kalau boleh kita bagi benda yang associated. Contoh kalau tuan-tuan jual barang periuk, bagilah senduk. Okey lah juga kan. Daripada bagi peti ais ke apa benda kan. Jadi benda-benda tu kalau boleh pastikan dia ni. Tu yang jadi masalah. Okey, sebab apa aku cakap dia bundle yang jadi masalah. Contoh orang jadi ejen. Dia nak bundlekan dengan apa? Contoh ejen produk kosmetik dengan produk apa? Dan HQ bagi ke tak? Ini masalah. Sebab kita dah lah nipis. So itu HQ yang kena tolong. Ini HQ dia kena bagilah. Okay, alright. So, so kau boleh kita ada soalan ke? Ada soalan tak? Okay, tak ada. Apa dia? Ni masa. Alright. Masa dah habis dah Pak An. Macam mana? Tengok macam live. Kita tadi start 11 baru kita dah sejam lah, betul? Macam live interrupted je. Tak. Dah boleh sambung balik tadi. Okay, kita dah sejam tapi tak habis cerita lagi. Dah sejam tak habis cerita. Macam mana guys? Boleh tak komen nak teruskan lagi ke ataupun nak sambung ke depan? Tuan-tuan nak sambung minggu depan. Ni Pak An ni sebenarnya. Sebab topik ni menarik. Yelah, aku tak expect lama sebab bukan lima lama. Kalau aku energi banyak macam ni, kita ke lama. Kalau tak kita akan jadi macam minggu lepas sikit je. Tapi kita bukan TV show. Kita suka hatilah nak lama ke, sekejap ke, betul tak? Lambat lagi, tak double dose lagi. Aku dah double dose tapi tak dapat apa tu CJ lagi. CJ tak keluar lagi. Tengok orang ni cakap teruskan je. Okey, teruskan. Okey, kita layan guys. Okey, jap keluarkan sikit je orang-orang yang nak komen-komen. Ada orang nak teruskan. Okey, saya tekan send. Okey. Tuan Khairi, setia menunggu menarik podcast pagi ni. Banyak belajar benda baru. Alhamdulillah. Sambung lagi Umi tu Puan Umi. Okey, Puan Umi suruh sambung. Teruskan je. Cik Suria suruh sambung. Tuan Luz suruh sambung. Okey, so boleh kau teruskan. Habiskan je lah. So dengan apa step yang kedua tadi? Okey. So tadi kita dah tips yang kedua. Paling basic lah, paling asas is bundle yang paling mudah nak buat. Okay, the second way ataupun second technique yang you boleh implement dekat you punya website e-commerce adalah you naikkan average order value dengan menggunakan beberapa strategi. Ada strategi. Ni spesifik on average order value Ni kat e-commerce je ada E-commerce yang sesuai lah. WhatsApp boleh juga tapi susah lah. Yelah. Sebab dia manual. Kalau WhatsApp ni kan dia jadi masalah apa? Okay tuan, contoh dia nak upsell kan. Nak tak? Yes. Saya tak jadi beli lah terus. Dia lain sikit lah. It's different. Seni dia berbeza. Kita dalam e-commerce saja. Okay, so yang pertama you boleh gunakan bump offer. Bump offer tu macam ibarat kita pada waktu kita nak beli ataupun nak bayar tu, ada akan keluar satu pop-up ke small pop-up ke whatever. Pada waktu orang tu nak isi form, biasanya dia akan keluar bump offer lah. Sama dia tick atau dia tekan add to cart lah. Kalau dalam Shoppergram dia tekan add to cart lah. Contoh katalah dia beli let's say macam kopi blend coffee roaster, orang nak beli kopi, dia keluar satu pop-up, nak tak beli filter, coffee filter lah. So coffee filter tu dalam RM15. Kopi yang biasa RM20. So dah jadi RM35 kalau dia beli RM20 kopi je lah. Kalau dia beli RM80, add on lagi RM15 dan RM15 tu lah dah boleh cover dah duit cost iklan Facebook ads technically lah. Betul. Nampak macam simple, nampak macam sikit, tapi dia dah boleh cover dah. Okay, bump offer ni harga kena lagi mahal ke? Kena lagi murah ke? Biasanya macam mana? Bump offer ni kena harga lebih murah daripada main produk. So kalau produk kita 50, dia mesti bawah 50 lah. RM15 ke, bawah RM30 ke. Analogi yang paling simple kalau kat analogi kedai ni macam mana? Kalau offline, biasa kalau kita pergi supermarket, contoh kat sini ada Village Grocer, kita dah masuk dalam cart everything semua, nak bayar, tengah beratur ni, nak bayar dah ni ke depan ni, tengah beratur, tunggu orang depan tu kan. Barang ni banyak pula. Kat sebelah kanan tu ada bateri lah, ada coklat lah, ada air lah, hand sanitizer. Ada apa tu yang budak-budak tu apa? Kinder Bueno. Kinder Bueno tu. Yang macam bulat-bulat telur tu kan. Telur hantu tu kan. Yes. Okay, so benda-benda yang macam tu, itulah yang dinamakan bump offer. Kalau analogi mudah dia lah, yang kita boleh grab masuk je dalam cart.
It's the same thing dengan e-commerce lah. Kita orang tu dah ada barang dalam cart dia. And then benda ni macam best kan, macam menarik je. Dia tak rasa ralat nak letak sebab murah. Harga dia dah bawah daripada main produk yang dia nak beli tadi. Betul. So dia just tekan je lah. Sama je macam kita grab je coklat masuk dalam cart. So tekan je add to cart ataupun tick je. Biasa orang buat tick atau add to cart lah. Dan Shoppergram dia add to cart. So terus naik dah average dia punya jualan dalam trolley ataupun cart dia tu. Simple as that lah. Tu satu, bomb offer. Okay, cepat laju sikit. Okay, laju. Okay, alright. So another way is you boleh buat upsell. Baru kita cerita pasal upsell. Upsell Okay, upsell ada dua lah. Sama ada upsell sebelum bayar atau upsell selepas bayar. Ni e-commerce lah. E-commerce lah. Okay. And then everything is automated lah. Dia tak ada kena manual letak tekan masa. Tak ada. Ni kita cerita pasal flow masih dia terus dia masuk sales page ataupun product page tu. Dia beli add barang mana dia nak and then nak bayar lah Okay, so upsell ni kalau dalam Shoppergram kita ada auto dan juga kita ada typo. Auto ni one time offer. Typo ni adalah thank you page offer. So auto ni berlaku bila orang tu dah masukkan maklumat. Okay. Dia dah masukkan nama, alamat and then dia tekan next. So dia nak select shipping dulu. Okay. Belum lagi dia bayar Lepas tu pump ada satu pop up juga. Dia akan tanyalah nak tak produk ABC sekian dengan limited offer dan sebagainya lah. Tu bagi diskaun dan sebagainya. So biasanya produk-produk upsell ni ada diskaun yang banyak lah. Diskaun yang banyak sebab kita nak orang cepat buat tindakan lah, ada scarcity. Okay. Okay, cuma kelemahan upsell sebelum bayar ni boleh jadi kalau audience kita tak berapa mahir dengan e-commerce, dia akan abandon. Okay. Dia macam apa ni pop up ni apa pula aku nak bayar ni. Jadi turn off sikit lah untuk audience yang mungkin kurang mahir dengan e-commerce lah, tak biasa sangat dan sebagainya. Yes. Tapi so untuk kalau nak solve masalah tu, you kena guna thank you page upsell. Maksudnya lepas dia bayar, tak kisahlah COD ke ataupun pakai credit card, baru kita keluarkan offer kita. Menarik Lepas dia bayar. Okay, maksudnya contohlah aku dah jual satu barang guna Shoppergram ni Okay, dia dah bayar ni. Tak kisahlah COD, katalah aku jual COD. Dia dah bayar, lepas tu dia akan keluar thank you lah, terima kasih, betul tak? Dia akan keluar thank you. Lepas tu macam mana, apa yang jadi? Apa yang berlaku lah? Kat situ lah sebenarnya. Dia yang powerful dia sebab dia dah bayar So kita ada maklumat dia, macam maklumat payment dia, alamat dia, semua kita dah save lah. Dia dah jadi customer. Dia punya emphasize point dia adalah customer Dia bukan prospect lagi. Okay. So bila dia dah jadi customer, of course dia dah percaya kita. Dia dah dalam mood membeli, dia dah excited, tak sabar tunggu barang sampai Yes. So all these things akan contribute kepada dia akan ambil upsell tu. Sebab apa reason dia? Okay, so contoh dalam Shoppergram punya typo adalah dia akan keluar satu pop up. So you boleh masukkan video ke, apa image ke, copywriting ke, tak kisah, whatever you nak. And then dia ada legit timer lah. Yes guys. Itu yang paling penting ni. 15 saat. 15 minit. 15 saat apa tak sempat kan? Yes. 15 minit. So this one, ini yang kita panggil scarcity lah. Sebab kita orang Islam, so kita tak boleh follow Mak Saleh 100%, letak fake timer. Saya selalu kadang-kadang perli orang-orang yang menjual letak fake timer ni. Sebenarnya technically kita dah macam tipu daya lah. Kita dah buat helah pada kita punya customer ataupun prospect. Kita bagi tahu kena upgrade benda ni sekarang sebab nanti dalam masa 5 minit offer ni akan tamat. Which is sebenarnya tak betul. Biasa orang ramai buat macam tu lah. It's a fake timer Saya personally saya membantah keras fake timer ni. Sebab you guys, kita berniaga tu nanti nak bagi makan anak bini, bagi gaji kat staff dan sebagainya. So kena jaga benda-benda macam ni lah. Okay. So kalau macam dalam typo dalam Shoppergram adalah dia akan keluar timer yang betul. 15 minit, habis timer ni dah tak ada dah. Dia tak akan dapat lah offer ni. Dia tak akan dapat dah. Kalau nak juga dia kena beli balik produk yang satu tadi. Produk yang awal tadi. Main punya produk tadi. Main punya produk tadi lah. So yang powerfulnya, of course dia dah dalam mood membeli sebab dia dah jadi customer, and then dia dah ada pressure on the timer itself lah, scarcity tu. Kita dah trigger lagi scarcity dia. Alamak, offer ni 5 minit je. Betul. And then one more thing, dia nak beli senang je, one click saja. Tak payah nak isi tak payah lagi. Nak isi form lagi, tak payah nak isi credit card info. Dia klik je grab this offer, kita terus update card dia, dan kalau kita pakai Stripe,
kita terus dapat full payment lah. Okay. Itu yang sangat-sangat mahal powerful. Lah, mahal lah. Mahal lah. Yang ni you boleh jual whatever price yang you nak. Jadi geng-geng COD kalau pakai ni, okay, aku dapat banyak ideas siut. Kalau geng COD pakai, okay, kau dah jual produk harga atalah 120. Kau boleh upsell kat situ. Dia dah minat dah bayar ni. Gempak Syah. So kalau orang yang jual produk yang mahal, lagi senang nak jual. Dan sepatutnya upsell tu harga barang lagi mahal lah. Biasanya auto kita akan typo kita akan lagi mahal. Up lagi lah. Boleh jadi double, boleh jadi triple the price. Dan from experience kita pakai typo ni. Ya, betul. Walaupun kita upsell lagi mahal, conversion rate dalam 60% lah. Maksudnya contoh, let's say 10 beli, yang 10 beli, 6 orang akan ambil upsell. Automatic, without you have to manual follow lah dan sebagainya lah. Kenapa orang tak pakai lagi ya? Orang tak tahu, orang bukan tak tahu lah, mungkin ni sebab ni lah kita nak share. Yelah, mostly orang tak tahu dan orang rasa susah nak buat, which is kalau on the platform memang susah lah. Kita kena cari platform yang support apa semua kan. So yang you kena figure out adalah what's your offer. Offer pada yang awal tadi betul lah. Offer tu betul, tapi apa kita punya upsell? Kita dah fikir siap dah. CSP kita dah ada offer, and then kita ada satu lagi offer, iaitu pada thank you page offer. Kenapa kena jual sekarang? Sebab dia dah membeli dah. Dia dah membeli dah, dah itu trust. Dia punya mahal dia kat situ lah. So kita trigger banyak emotion dia. Excitement dia dah beli, dia dah jadi customer, dia dah percaya, and then ada scarcity. And then kalau dia berduit, dia tak kisah whatever you nak jual, as long as dia happy benda tu, dia akan tekan saja beli. Macam tu lah. Menarik. Nanti kita akan share lebih lah pasal benda tu kan. Okay, tu kita akan share lebih macam mana nak buat typo tu kat dalam dalam shop program 101. Macam mana kita nak buat, dan dalam shop program 101 tu macam mana ada screen share lah macam mana boleh lah. dia berfungsi. That one mungkin aku akan share on episode 3. Episode 3 maksudnya 2 minggu lagi. Kita nak habiskan sales page, so episode 3 boleh cover lah. Okay. Menarik. Kita teruskan. So yang ketiga, so tadi kita dah dapat lah, kita dah buat bundle, and then kita dah naikkan average order value, and then so yang ketiga, yang ni yang strategi yang paling powerful dan juga paling mahal lah, dan ini strategi yang orang 7 figures buat lah, walaupun produk dia harga RM20. Walaupun produk harga RM20, tapi e-commerce boleh buat 7 figure. Okay, so sebenarnya cara dia simple, tapi nak buatnya susah. Maksudnya nak laksanakan dia susah. Method dia very simple. Okay, so you kena fokus bukan number of sales, bukan number of orang kata profit dan sebagainya. Okay, you kena fokus pada lifetime value untuk satu customer. So mungkin ada yang tak tahu lagi. So apa itu lifetime value? Bermaksud contoh, kalau biasanya contohlah katalah produk makanan saya, let's say Chocoja ke apa kan, orang beli average, satu customer baru ni dia akan beli kat saya 5 kali setahun. Okay, so setelah Chocoja biasa orang jual apa? Chocoja RM15 tak? Berapa? RM15 ke? Katalah RM20 lah, senang nak kira lah. Katalah produk tu RM20, so on average dia beli 5 kali setahun, and then dia akan jadi, katalah dia memang beli RM20 je, dia tak akan tiba-tiba ada 40 ke 60. So you punya kiraan dia dah 20 kali 5 lah. Faham tak? Maksudnya contoh untuk satu tahun ni, customer ni bawa masuk kat aku RM100 sebenarnya lah. Okay, so kalau contoh lain, saya bagi contoh sahabat saya, kopi. On average satu customer biasanya akan spend setahun more than RM200. Itu paling rendah lah. Sebab sebab kopi dia RM20 lah, tapi biasanya lebih tinggi lah, sebab reason dia, first time je dia orang akan beli yang RM20. Second time dia orang akan beli 1 kilo, dia orang akan beli 2 kilo, dia orang akan beli kopi ni, kopi tu, kopi ni dan sebagainya. Okay, so walaupun you punya cost iklan RM20 per purchase untuk first time pertama kali, untuk kita dah tolak kos produk, dah tolak kos iklan dan sebagainya, kita tak untung pun. Betul kita rugi, kita burn RM5 lah. Betul. Tapi kalau ikut kekiraan lifetime value customer tu, iaitu RM200 atau RM300 setahun, kita punya CPP hanyalah RM20 saja. Okay, betul. Ataupun dalam bahasa mudah dia adalah cost untuk kita acquire satu customer hanya RM20, dan kita boleh buat jualan RM200 contoh. Okay, betul. So hanya 10% sajalah. Betul. So kalau kita dah tahu dah this kind of figure ataupun data,
Apa you takut lagi? Betul lah. Fokuslah cari lagi customer. Cari 1,000 customer, cari 2,000 customer, cari 4,000 customer, cari 10,000 customer. Imagine ada 10,000 customer dengan cost per acquisition adalah RM20. 10,000 kali RM20 adalah berapa? RM20,000 Betul lah. Ya, Sorry. Matematik saya. 10,000 kali RM20 adalah RM200,000. Ya, sorry, matematik saya teruk. Betul ke kiraan aku ni? Betul lah kot, tambah lagi kosongan. 200k, betul Okay. So 200,000. Okay, and then 10,000 orang ni boleh generate kali berapa tadi? 200 kan? 2 million. So dengan cost 200,000 you boleh generate 2 million. Itu kiraan dia yang sebenar. Bukannya kita kira on the first campaign saja. It doesn't work like that. Okay, tapi syarat dia ketat lah. Syarat dia produk kita kena bagus, produk kita kena quality, produk kita kena repeat, kita kena ada branding. Banyak syarat-syarat dia. Tu another topik lah, panjang lagi kisah dia lah benda tu. Okay, menarik sebab topik ni menarik juga sebab sama ada dia nak go to this jalan ni, nak main e-commerce ataupun dia nak main jalan agent lah. Betul. Tapi so kalau boleh buat kalau calculate betul-betul imagine kalau pakai agent, of course lah margin dan sebagainya kita nak release lagi. Betul. Sebenarnya cost iklan hanyalah 10% saja daripada revenue. Betul. Ini yang orang kata yang produk RM20 bukannya produk RM200 tau. So dia boleh buat 2 million with 10% saja cost untuk acquire that 2 million ringgit. Okay. Contohlah. Bukan contoh lah, memang betul pun. Yelah, menarik lah sebab apa kalau aku tak terbayang kalau peniaga kita biasa dengan cara lama kan, manual kan. Walaupun kita jual produk murah, kita run iklan, macam nak track benda-benda ni. Dan kadang kita sebab tak nampak data tu. Lepas 3 bulan 6 bulan ni ada lagi ke orang beli balik. Betul. Kita akan ada persoalan-persoalan tu. Jadi dia akan mulakan dengan main tikam. Aku punya tagline main tikam. Jangan main tikam bila kita main e-commerce atau kita berniaga ni, kalau boleh kita kena ada sedikit data untuk bantu kita dan supaya kita tak main tikam. Bila main tikam ni, orang kata tak apa lah, kita try dulu. At least sebelum tikam kau kena kenal lah dulu. Betul. Setuju. Baru kita tahu tempat kat mana kita nak tikam tu. Alright. Yep. Okay, so apa lagi next? Macam banyak pula soalan ni. Okay guys, kita ada soalan ke? Okay. Ada saya soalan? nak tekan Boleh masukkan ke skrin? Okay lah, kita letak nanti banyak sangat, lagi lama pula ni. Tapi sekejap saya nak tekan mana soalan dulu. Soalan. Okay, saya tekan send. Okay, Nami dah boleh dah kot. Dah masuk soalan. Okay, soalan daripada Puan Umi dia cakap menarik. So kalau jual satu jenis produk je means kena cari yang lain untuk typo dan order bump. Ya, dia tanya. Bump order, bump offer. Bump offer lah atau order salah. Lebih kurang lah kan. Betul. So biasanya lain lah. Biasa bump offer ni memang lain. Untuk typo pun lain juga. Kebiasaannya. Sebab main produk tadi dah beli dah. Biasanya kalau kita nak suruh diorang beli lebih daripada satu tu, biasanya pada bundle sales page, bukan pada checkout. Betul. Supaya contoh dia nak beli let's say 3 set terus, itu pada sales page. Itu bundle lah. Bukan kita upsell apa lagi tambahan 2 set lah. Jarang lah. Biasa orang akan upsell dengan something yang boleh bantu lagi solve lagi problem dia lah. Macam tu lah. Contoh kalau let's say kopi, mungkin boleh buat typo on another kopi ke, another specialty kopi ke, another filter ke, another coffee device ke, whatever lah. Kopi dripping punya device ke, macam-macam lah. Kalau aku akan typo apa? Kalau kopi lah. Kalau aku akan typo membership. Tak kisah. Itu pulang pada masing. So benda ni yang makan masa bertahun-tahun untuk kita study, untuk kita testing, betul. Untuk kita validate. Sebab tu kena ada sistem. Kalau kita manual memang setuju, kita masih lagi stuck pada yalah, kita tak boleh baca data. Data tu satu, kita nak buat save pun dah manual kan. Kita dah buat berapa banyak masa kita habis dekat on manual punya closing. Betul. Kita nak fikir strategi, nak buat upsell, typo semua tu pun tak tahu sempat ke tak. Betul. Itu isu-isu yang berlaku lah. Tapi kalau play ataupun brand ataupun owner yang dah breakthrough on that part, so diorang akan banyak habiskan masa on this part lah. Offer apa semua campaign dia macam mana sebagainya. Okay, satu benda yang menarik guys. Okay, kami dekat Shoppergram nak cerita sikit lah. Okay, ada story.
first thing kita dekat Shoppergram kita memang emphasize dengan kita punya user. So kita nak user kita boleh buat jualan dengan banyak. So sebab tu alternatif kami berbincang, bergaduh, berdebat, berdiskusi orang kata, kita memang emphasizekan dekat checkout. Supaya tuan-tuan boleh buat sale dengan lebih banyak tanpa kita perlu orang kata nak fikir strategi lain. So benda-benda macam ni dah solvekan kita punya marketing part dan nak naikkan average order value punya part. Technical lah. Part technical ni dia memang kita payung lah. Dia macam mana dia sebenarnya dia adalah essential. Yes. Tapi dia tak menyumbang kepada dia macam mana basically dia macam kita just renovate je, set up je sekali je. Ya, betul. Betul. The rest is how you use your shop, your store. Betul. The rest is lebih kepada strategi apa benda-benda tu itu yang orang pecah kepala nak buat is on that part lah. Betul. So kita dah solvekan benda tu untuk tuan-tuan. Jadi okay. So ada lagi ke kau punya point of view lagi nak tambah part tu? Part mana? Tambah lagi lah step tu. Apa lagi? LTV jap. Okay guys, menarik. Sementara saya ada soalan ke? Saya ada ni. Okay, so menarik pasal LTV ni, maksudnya masuk LTV ni berapa kali orang yang sama keep buying from you? Maksudnya berapa kali orang sama beli balik dari kita, repeat dengan kita. So ini adalah another level. Kalau kita buat bisnes, lepas tu dah tak ada orang beli, tuan-tuan, percayalah cakap saya, kita akan duduk dalam rat race. Rat race ni maksud dia apa tau? Rat race ni pernah tak tengok hamster lari dalam gelung tu? Maksudnya dia akan buat benda yang sama je. Maksudnya produk ni dah tak boleh. So bulan depan, nak kena siap produk baru. Lepas tu keluarlah pemikiran, dah tak ada orang nak beli kot. Market dah tepu kot. Orang dah tak ada duit kot. Tak habis-habis kan. Tapi benda ni boleh bincang besar lah. Tapi kalau siapa yang main rat race, pastikan korang boleh henjut duit kau-kau lah dalam masa 3-4 bulan bila ada musim produk tu. Betul. Kalau tak, jangan main lah. Yalah, betul lah tu. Macam tu. Tu kena jiwa kental lah. Kena jadi macam jiwa kental. Shark. Tu kena jadi shark. Memang kena jiwa kental. Tapi shark pun dah berubah sekarang. Shark dah berubah. Dah insaf. Kebanyakan shark kan. Kebanyakan shark dia dah cari produk yang boleh ada repeat order lah. Ya, dia dah stamina habis dah. Penat lah. Yelah. Sampai bila? Sebab yelah, skill untuk cari produk yang bagus hanya ada dekat shark. Betul. Kalau dia masuk kat stars, nak develop team tu is not easy lah. Nak systemizekan benda tu itu lagi susah lah. Itu lebih kepada banyak lagi lah. Tapi ada shark yang main jaya macam lah. tu lagi. Tapi dia kena jadi, bagi aku kalau shark main yang produk yang season macam tu lagi, hit and run lagi, dia kena jadi lagi kreatif supaya walaupun produk yang sama dia boleh jual lagi. Itu lagi mencabar. Dia settle tu bagilah produk apa kat dia pun dia boleh jual produk lah. Yang komoditi lagi susah. Okay, betul. Alright. Ada satu lagi. Last point. Alright. Okay. Tiba-tiba teringat pula. Yang ni mudah sikit. Tadi tu susah sikit lah nak buat LTV tu, memang payah. Okay. So yang ni adalah you boleh buat, strategi dia adalah you buat pool. Ataupun dalam masa mudanya banyak sifu-sifu share lah, you buat kolam lah. So kolam ni ada you kumpulkan lah you punya audience, okay? You boleh buat launching, you boleh buat apa waiting list dan sebagainya. So instead of you jual setiap hari produk yang murah tu, okay, contoh you tak kisahlah you buat zero cost marketing ke, you buat FBL dan sebagainya. So you boleh buat product launch. Contoh ada seka-seka saya, dia barang dia murah saja RM35 ataupun ada yang RM60. So dia hanya fokus jual pada launching lah. So yang tu boleh buat 6 figure, tak ada masalah. Betul. Gunakan e-commerce 100% lah. So macam biasa campaign apa semua. Tapi kadang-kadang ada isu, contoh macam ni bukan Shoppergram lah, kadang-kadang platform dia tu tak support traffic tinggi dan sebagainya. So high risk lah, sebab kadang-kadang dia macam ni lah. Kalau you nak main game launching dan sebagainya, make sure you gunakan platform kita panggil hosted e-commerce, maksudnya dah ada company yang handle under maintenance dan juga support. Atau kalau you nak juga guna in-house sendiri, katalah macam you nak buat develop website sendiri dan sebagainya, boleh. Tapi elakkan hire freelance yang harga dia murah-murah. Kalau boleh lah, ni terus terang saya cakap lah. Sebab reason dia, kalau boleh sama ada agency atau you kena ada in-house developer. Sebab dia kalau main game launching ni risiko dia tinggi. Kita nak target jualan besar,
dia punya risiko pun besar juga. Contoh saya bagi contoh, ni real contoh kita expected traffic let's say 1,000 people, orang yang serentak masuk dalam website kita. Okay, so kalau kita buat develop sendiri website dan sebagainya, itu hanya kita develop on the site saja tau. Betul. Di belakang tu dia punya infra, dia punya server, dia punya optimization, macam mana nak handle check out tu, 1,000 orang check out serentak dan sebagainya. So benda tu yang banyak business owner terlepas pandang. Okay, so kalau you memang dah betul-betul yakin apa semua, boleh. Saya tak kisah, buatlah apa-apa website sendiri ke, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni masih lagi tak pasti dan kita expected macam tu, gunakan platform yang kita panggil hosted e-commerce lah. Contoh macam Shoppergram lah. So kita memang ada banyak lah orang buat launching dan sebagainya, sebab kita ada a team of engineers yang itulah kerja dia. Dia optimize database, ada multiple server, ada betul. optimize checkout setiap proses checkout tu dia ada, bahasa mudah dia apa? Architecture. Betul lah. Dia ada arkitek di belakang tu yang dah design dah architecture system tu. Dia bukannya nampak macam biasa, tapi di belakang tu yang powerful lah. So you boleh gunakan lah platform-platform yang memang dibina khusus untuk conversion lah. Ni macam sharing tips lah. So, okay? Betul lah. So setakat menarik kan tajuk tu kita. Itu jangan buka tolong. Menarik lah tajuk tu. Panjang ni dia. Sebab kita akan panggil mungkin kita akan jemput orang boleh. untuk bercerita tentang tajuk tu okey lah. Mungkin tuan-tuan akan dapat lagi apa beza kita develop website sendiri dengan kita guna je platform yang dah sedia ada, contoh macam Shoppergram. Memang kita akan share lah pros and cons boleh. Betul lah. So kita itu tajuk lain lah. Okey guys, so kita ada apa-apa soalan lagi tak untuk kita teruskan soalan lagi? Sebab kita dah lama dah ni. Okey. Okey, dah lama, so kita akan habiskan sikit lagi. Okey, sekejap ada beberapa bukan soalan lah, macam statement. Sekejap saya view queue. Okey, saya macam mana nak tekan ya? Contoh cuba kau masukkan je. Send. Okey, Nami dah boleh kot. Alright. Keluar tak? Tuan ni ada daripada ni kita punya user lah ni. Daripada Rugby Malaya. Launch guna Shoppergram, paling best dan stable. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Terbaik. Alhamdulillah. Tuan Rugby Malaya. Okey, daripada terima kasih. Cik Mutalib. Powerful komen dia. Powerful pasal topik kita kot hari ni kan. Powerful lah, mungkin. And then daripada Tuan Luz Mikael, banyak ilmu e-commerce yang menarik. Ada komen-komen selingan aku dah perasan juga. So hopefully apa yang kami share ni tak terlalu technical. Kadang-kadang ada salah saya sentuh sedikit. Tapi kalau rasa technical tak apa, it's okay. Yang tu join je nanti, especially yang beginner, join yang Shoppergram 1-on-1 tu. Itu memang saya akan share technical part lah. So kalau ada depan laptop lagi bagus, terus boleh buat sekali lah, sama-sama buat. Okay, tuan-tuan pastikan tuan-tuan follow kita juga untuk topik kita yang hari hari Isnin Shoppergram 1-on-1 hari Selasa. Hari Selasa waktu sama je, lebih kurang pukul 10.30 11. Selasa lah saya akan buat hari Selasa. So podcast kita hari Jumaat. Sebab yang Shoppergram 1-on-1 ni dia lebih benda-benda teknikal, macam mana nak setup benda, dia banyak klik-klik lah. Benda-benda tentu lah. Tak sesuai lah kat sini. Okay, sebab sini kita santai dan kita berkongsi. Betul. Supaya tuan-tuan dapat dia punya terus maklumat yang boleh implement terus. Dan kadang-kadang ada advance sikit kadang-kadang. Ikut tenaga mengajar lah. Dia rasa nak ajar advance, dia ajar advance. Kita akan share benda-benda Okay, kat sini kita share benda yang kita buat dan kita tak share benda yang kita celok. Benda yang kita buat dan apa yang experience kita berdasarkan seka-seka kita, dan kita tak ada cedok pada buku mana-mana sifu-sifu Alright guys, okay, so untuk itu masa pun dah apa orang kata terlajak. Dah penghujung tanduk ni. Giveaway. Lupa. Yalah, tahu. Saya tahu. Okay, host marah, producer jangan marah dia. Dia tahu. Okay, so okay guys, macam yang kami janjikan, we walk the talk. Untuk episod kali ni kita dah ada pemenang bagi yang minggu lepas, siapa share dengan caption yang menarik. Okay guys, laki perempuan? Laki. Bagilah kat usahawan wanita pula. Macam mana nak bagi orang usahawan wanita tak share pun dengan caption ni? Jadi tak adil lah. Share komen, letak je caption. Tentu ada masa seminggu ni untuk share. Buat je sekarang, tak payah tunggu lama-lama. Betul, ada masa seminggu untuk share. Komen je, simple-simple pun tak apa. Bukan komen, dia apa, letak kat description tu. Pastikan caption tu menarik. Ataupun simple lah macam ni, saya bagi idea. Kadang-kadang orang kau cakap macam tu, dia tak tahu nak tulis apa. Okay. Apa satu
learning point yang you dapat daripada sesi podcast hari ni? Okay. Apa yang you belajar lah? Adakah dapat macam idea macam mana nak menaikkan lagi average order value ke, ataupun apa-apalah. Apa satu learning point yang you rasa yang macam paling memberi impact pada you kalau bila you dengar sesi sharing podcast e-commerce podcast pagi ni. Itu je, letak je tu. Nanti pandailah kita punya ni pilih. Kita team akan pilih. Okey, lagi satu tip saya boleh kongsikan macam mana kita nak buat caption hari itu. Buat dalam bentuk story. Itu lagi senang menang Sebab banyak kan kepemenang kita dia buat story. Memang menarik macam kita nak pilih pun rasa macam okey, pastikan tuan-tuan share kita punya live ni dan kita akan announce untuk yang episod kali ni kita akan announce minggu depan. Okey, yang untuk episod kali ni kita akan announce untuk yang minggu lepas punya. So kita dah ada winner. So boleh drum roll sikit tak? Dah ada tak drum roll? Tak ada lagi. Macam mana ni bos? Tolak gaji. So tapi kita ada tepuk tangan lah Okey, so untuk pemenang minggu lepas punya, iaitu pemenang kedua kita ada Tuan Muhammad Afif Syafiq. Okey, Tuan Muhammad Afif Syafiq. So kita akan contact untuk bagi akses kepada. Okey, tuan-tuan, saya ulang balik. Tuan Muhammad Afif Syafiq dia menang langganan Shoppergram selama 2 bulan. Komen dia apa tu? Okey. Okey, ni dia punya post dia. Okay. Baca Pak, nampak? Tak berapa nampak lah, silau. Okay. Digitalkan bisnes anda. Shoppergram antara platform e-commerce tempatan yang terbaik. Alright. Support sistem yang bagus dan antara yang mudah digunakan. Okay, terima kasih banyak. Thank you so much. Tuan Afiq. Tuan Afif ke? Afif. Tuan Afif thank you so much untuk sudi join kita punya giveaway dan nanti tolong PM page Shoppergram, nanti kita punya team akan ni lah. Kita akan bagi access. Bagilah you punya giveaway punya price tu. Okay. Alright guys, so untuk itu kita dah habis dah untuk kita punya. Kami minta maaf banyak-banyak sebab first kali dah makan masa tuan-tuan, live yang terlalu panjang ni, dan juga kami minta maaf kalau ada salah silap daripada kami, harap maafkan. Okay, so kita akan jumpa tuan-tuan pada waktu dan masa yang sama minggu depan, iaitu pukul 10.30 hari Jumaat. Dan teruskan menonton podcast kami, jangan main tikam. Okay tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum.